وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang dimuliakan, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya minta maaf kerana terlewat 5 minit, jam pula dekat main entrance. Jadi kita terus kepada perbincangan. Kita nak berbicara tentang fiqh salat, yang mana salat ini merupakan perkara yang penting yang datang selepas daripada syahadah, yang merupakan rukun kepada Islam, yang mana setiap orang yang mengatakan ataupun mendakwa diri dia Muslim mestilah dibuktikan dengan salat. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang kepentingan salat, antaranya wa aqimus salah wa atuz zakah. Hendaklah kamu dirikan salat, hendaklah kamu datangkan zakat, bayar zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Apa yang kau lakukan, apa yang kau dahulukan untuk diri kamu, kamu akan dapati di sisi Allah nanti. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Kemudian ada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi ramadan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu terbina di atas 5 perkara. Islam itu terbina di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucap bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wal hajj, dan mengerjakan haji. Wa saumi ramadan. Maksud dia, setiap manusia yang mengatakan dia beriman, maka Nabi menggambarkan, Nabi memberikan gambaran seolah-olah Islam itu macam binaan di atas jiwa, di dalam jiwa setiap insan, yang mana agama Islam itu dia mesti didirikan dalam jiwa setiap insan, dan Nabi memberikan gambaran Islam itu seolah-olah binaan, yang mana binaan itu mesti tertegak dengan beberapa amalan yang mesti setiap Muslim buat. Tidak boleh tidak, dia mesti buat. Pertama sekali dia mesti mengucap syahadah, kerana iman ni satu benda yang tidak diketahui oleh orang, melainkan kita kena sebut kita beriman. Iman satu benda yang berada dalam jiwa, tak ada orang tahu. Jadi cara untuk orang lain tahu kita beriman, kerana kita nak berinteraksi dengan orang, kita kena bagi tahu kita beriman. Selagi kalau kita meninggal dunia, dia nak uruskan dengan cara Islam. Sembelihan kita, dia boleh makan ke tidak. Jadi kita kena mengucap depan dia. Atau kita mengaku kita Muslim, kita mengucap depan dia, dan kita mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nak buktikan pula secara perbuatan kita Muslim, kita melaksanakan salat. Kemudian kita puasa, kita buat haji, kita bayar zakat. Itu semua menunjukkan bahawasanya kita itu Muslim. Kita itu Muslim pada zahir. Walaupun pada batinnya Allah Ta'ala yang akan menilai. Tapi kita secara zahir sesama Muslim, selagi mana dia mengucap, selagi mana kita nampak dia salat, selagi mana kita nampak dia buat haji, selagi mana kita nampak dia puasa dan bayar zakat, maka kita kena kata dia Muslim. Wa hisabuhum 'ala Allah, perhitungan yang sebenar kembali kepada Allah. Maka sebab itu juga Nabi SAW berurusan dengan orang munafik seolah-olah mereka Muslim. Nabi tak berurusan dengan dia orang seolah-olah mereka kafir. Walaupun pada batinnya mereka kafir, tetapi oleh kerana mereka menzahirkan keislaman. Pada zahirnya mereka menzahirkan keislaman, mereka salat, mereka mengucap. Nabi tahu mereka munafik pun dengan wahyu.
Jadi Nabi berurusan dengan mereka apa yang mereka zahirkan. Apa yang mereka zahirkan itu dah yang Nabi kira. Kerana Nabi faham bukan semua orang terima wahyu. Dia seorang yang terima wahyu. Jadi bila mana kita nampak satu orang menzahirkan dia Muslim, maka kita kena kata dia Islam. Kalau dia meninggal dunia, kita uruskan dia cara Islam. Walaupun kebarangkalian untuk dia tak Islam tu ada. Tapi bila mana dia tidak buktikan dengan perbuatan dia, maka kita kena kata dia Muslim. Kerana dia zahirkan dia Muslim. Perhitungan sebenar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, "Baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarkus salah." Perkara yang membezakan di antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan salat. Sebab itu sebahagian para ulama mengatakan sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja ni kira kafir. Walaupun mazhab Syafi'i tidak bersetuju dengan pandangan ni, tetapi ada ulama menggunakan zahir hadis ni untuk mengatakan tinggal salat sengaja kira kafir. Tapi sebahagian ulama dia takwil lah, dia kata perbuatan orang kafir yang meninggalkan salat tetapi tidaklah mengeluarkan dia daripada agama. Cuma bila dia tak salat, dia telah melakukan perkara yang dilakukan oleh orang kafir. Selagi mana dia mengiktiraf kefarduan salat, selagi mana dia mengiktiraf salat itu wajib atas diri dia, maka kira dia tak kafir lah, cuma dia berdosa besar. Sebab itu kata Ibn Qayyim, dan tengok dalam apa? Dalam As-Salah wa Ahkamu Tarikiha tu, salat dan hukum meninggalkan salat, dia kata umat Islam tidak berbeza pendapat bahawa meninggalkan salat fardu dengan sengaja adalah dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar, antara dosa yang paling besar selepas syirik ialah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Sesungguhnya dosa kepada Allah itu lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta, berzina, mencuri dan sebagainya. Maknanya dosa yang lebih besar daripada segala dosa yang kita kata sebagai al-mubiqat, dosa yang membinasakan selepas daripada syirik ialah meninggalkan salat. Tapi kadang-kadang kita rasa benda ni macam ringan je kan. Tinggal salat ni macam tak ada apa. Alah tak apa, tinggal je kan. Muda lagi nak macam mana kan. Kita rasa macam salat, tinggal salat tu tak ada apa. Tapi kalau bab makan babi, wah rasa besar sangat. Sampai nak cuci darah. Kan? Bab tinggal salat dia tak rasa. Dia kata ustaz, jangan cakap macam tu. Kita tak boleh istighfaf zunub. Kita tak boleh mengambil mudah ataupun meringan-ringankan dosa. Bukan kita nak meringankan dosa, tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita ni dalam bab dosa kita selalu bersikap selektif. Kita selalu bersifat selektif, maknanya kita memilih-milih. Dosa yang sepatutnya kita pandang besar, kita rasa ringan. Dosa yang sepatutnya kita ambil perhatian supaya jangan buat, kita dok buat, tapi kita tak rasa benda tu besar. Bahkan mungkin zaman sekarang mungkin tak ada lah kot. Zaman saya kecil-kecil dulu kadang-kadang bila kita nak pergi solat kena kutuk apa dah. Nak solat macam alim sangat. Sekarang tak ada lah kan. Dulu macam tu lah. Orang nak pergi solat pun segan. Kita minta saya nak keluar kejap. Nak pergi mana? Saya nak ambil angin kejap. Padahal dia nak pergi solat, dia malu nak cakap. Sekali kena troll dengan kawan. Zaman dulu. Sebab dia rasa tinggal solat tak ada apa. Sedangkan benda tu pemisah antara Islam dan kufur. Dan sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, banyak kelebihan salat ni. Antaranya Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata masalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Dalam riwayat yang lain Nabi tanya pula. Nabi kata, Ara'aitum law ala babi ahadikum nahr yaghtasilu minhu 5 marrat hal yabqa min jasadihi daran hal yabqa min daranihi syai'. Nabi tanya, Nabi kata, apa pandangan kamu kalau sungai, ada satu sungai betul-betul depan pintu salah seorang daripada kamu, yang mana dia tu mandi kat sungai tu 5 kali sehari. Kan? Kita kadang-kadang mandi berapa kali sehari? 2 kali kan? 2 kali lah paling kurang. Kan ada sekali. Kadang-kadang skip ya Ustaz. Qada. Jamak takhir.
Nabi memberikan gambaran. Nabi kata, kalau depan pintu rumah kamu ni ada sungai, salah seorang pada kamu, depan pintu dia ada sungai, yang mana dia mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', akan terkesan lagi tak, akan kekal lagi tak pada badan dia kekotoran? Sahabat kata tak, sebab dah mandi 5 kali sehari. Kira mandi 5 kali sehari ni kotor tak lekat lah. Kan? Kotor tak ada nak lekat, baru nak lekat kira mandi lah. Maka Nabi kata, zalika mathalus salawatil khams. Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Sebab tu Nabi sebut perumpamaan salat 5 waktu itu seperti mana sungai yang mengalir ala babi ahadikum. Dia mengalir depan pintu rumah salah seorang daripada kamu, yaghtasilu minhu, yang mana dia mandi di sungai itu, kulla yaumin, setiap hari 5 waktu. Maknanya salat fardu ni, salat yang kita buat ini bukan hanya wajib, tetapi dia membersihkan dosa. Sebab itu dalam hadis yang lain Allah Ta'ala sebut kan, Allah Ta'ala kata, ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu perkara yang hamba aku menghampirkan diri kepada aku, melainkan dia buat yang aku paling suka, melainkan apabila dia melakukan benda yang aku fardukan ke atas diri dia. Maksud dia, kita buat salat fardu ni, salat fardu ni bukan hanya memberikan pahala, tetapi menyucikan dosa. Menyucikan dosa. Baik. InsyaAllah kita nak masuk kepada bab wudu. Kerana wudu ni merupakan syarat salat, syarat sah salat. Sahabat-sahabat, kita kena bezakan antara syarat dengan rukun. Saya dah sebut benda ni lama, tapi saya tak pasti tuan-tuan tahu ke tidak. Jadi saya nak sebut juga di sini. Kadang-kadang orang keliru antara syarat dengan rukun. Apa beza? Kenapa yang ni dipanggil syarat? Kenapa yang ni dipanggil rukun? Mudahnya kita sebut beginilah. Syarat ini, ataupun kita ambil rukun dululah. Rukun mudah nak faham. Rukun ini ialah sesuatu benda yang menjadikan sesuatu amalan itu sah. Rukun sesuatu yang menjadikan amalan itu sah dan dia berada dalam perbuatan amalan tersebut. Dalam bahasa Arab dia kata ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa dakhilun aw wa huwa juz'un minhu. Rukun ini ialah sesuatu perkara yang menjadi syarat untuk sah sesuatu amalan, dan sesuatu tu pula dia dalam benda tu, dalam amalan tu. Dia berbeza dengan syarat. Syarat ini sesuatu yang perlu untuk menjadikan amalan itu sah, tetapi dia berada luar daripada amalan tersebut. Boleh? Ke falsafah sangat? Okay, go ha. Tak faham? Bil misal yattadihul maqal kan. Kata ustaz bagi contoh sikitlah. Kalau contoh tak payah syarah panjang-panjang, kami boleh tangkap ke ya kan. Gini. Bila kita sebut rukun salat itu adalah takbir. Takbir perlu untuk jadikan salat jadi sah. Orang yang salat dia mesti angkat takbir. Dia mesti bertakbir, Allahu akbar. Kalau dia tak takbir, dia masuk dia terus baca Fatihah, dia tak masuk lagi dalam salat, maka takbir perlu untuk menjadikan salat itu sah. Dan takbir itu sendiri termasuk dalam perbuatan salat. Maka sebab itu dikatakan takbir itu rukun. Dia tak kata syarat. Berbeza dengan syarat. Syarat perlu untuk menjadikan sesuatu amalan sah. Contohnya macam kita sebut wuduk lah. Kita kata wuduk syarat sah salat. Nak jadikan salat sahih, nak jadikan salat itu dikira dan sah, mesti ada wuduk. Tetapi wuduk bukan salah satu daripada amalan salat. Orang tengah ambil wuduk, dia tak boleh claim dia sedang salat. Orang tengah ambil wuduk, kita tengah buat apa tu? Tengah salat. Tak betul. Kerana dia sedang mengambil wuduk.
dia sedang mengangkat hadas, perlu untuk menjadikan salat sah, tapi dia bukan amalan-amalan salat. Itu bezalah. Jadi kita katakan wuduk merupakan syarat sah salat. Dia bukan rukun, dia syarat sah. Seseorang mesti berwuduk. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran tentang kepentingan berwuduk ataupun mesti berwuduk ketika mana kita nak melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Maidah ayat yang ke-6, Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin bangun untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu membasuh muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, hendaklah kamu membasuh tangan kamu sehingga ke siku, wamsahu biru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga hendaklah kamu basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Maka inilah ayat yang menjadi dalil utama yang mewajibkan kita untuk mengangkat hadas ataupun berwuduk sebelum melaksanakan salat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berhadas dan kamu nak laksanakan salat, hendaklah kamu basuh muka. Ayat ini khusus untuk orang yang ada hadas. Orang yang ada hadas kecil, dia nak pergi salat, dia kena berwuduk. Apa rukun-rukun wuduk? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni satu persatu, yang mana kita akan huraikan insya-Allah lepas pada ini. Ya, baik. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari daripada Humran, an Humran maula Uthman ibn Affan, annahu ra'a Uthman ibn Affan da'a biwudu fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmada wastanshaqa wastanthar thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqain 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kulli rijlin 3 thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddits fihima nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Daripada Humran maula Uthman ibn Affan. Maula ni maksudnya bekas hamba. Bekas hamba Uthman bin Affan, dia melihat Uthman ibn Affan da'a biwudu, bukan wudu, biwudu. Da'a biwudu maksudnya Uthman panggil dia untuk bawa satu bekas wudu. Tu kaya bahasa Arab. Bila kita sebut wudu, maksud wudu tu bekas ambil wudu. Kalau wudu, perbuatan wudu. Biwudu, ambil bekas untuk dia melakukan ataupun melaksanakan wudu. Kemudian fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian Uthman pun ambil bekas wudu tu, Uthman curahkan air dekat tangan dia sebanyak 3 kali dan basuh pergelangan tangan Uthman. Kemudian summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Uthman pun masukkan tangan kanan dia dalam bekas wudu tu lah untuk cedok. Summa tamadmada wastanshaqa wastanthar. Kemudian Uthman pun berkumur dan juga memasukkan air dalam hidung, istinsyaq. Summa stanthara. Kemudian dia keluarkan balik. Nanti kita bincang macam mana cara nak buat. Cuma ni kita nak bagi gambaran umum dulu lah. Tapi saya rasa benda ni tuan-tuan pun tahu dah, kan? Ustaz ajar benda wuduk, Ustaz kami tahu dah. Tak. Ramai orang tahu tentang masalah wuduk, tapi tak ramai orang yang pernah mendengar dalil tentang wuduk. Tu beza orang yang beramal ikut-ikutan dengan orang yang beramal pernah dengar hadis dalam Quran lain. Paling tidak dia tahu, dia pernah baca dalil. Dia pernah tengok dalil. Walaupun ada sebahagian orang tak setuju. Dia kata dalil ni bukan untuk orang awam. Paling tidak bila orang awam dengar dalil, dia dengar dan dia baca kalam sebaik-baik manusia. Kan?
Pasal apa aku baca dalil kau yang panas? Faham? Kita kempen, ustaz bila nak mengajar baca dalil, kan? Tiba-tiba ada orang panas pula. Patutnya sukalah sebab kita kempen supaya orang awam mendengar kalam Nabi. Dia kata orang awam bukan ijtihad. Memanglah tak ada siapa suruh orang awam ijtihad. Bukan kita nak suruh ijtihad, paling tidak kita nak suruh dia dengar kalam Nabi. Sebab tu Nabi dia hidup tak pernah dengar kalam Nabi, tapi mati nak minta syafaat Nabi. Macam mana? Ni bukan marah ni. Tak. Ni sebab nasihat sikit-sikit lah, kan. Maksud dia, paling tidak orang awam, dia memang tak reti ijtihad. Kalau nak kira ijtihad, tuan-tuan, saya pun tak pandai ijtihad. Saya bukan mujtahid mutlak. Kan? Tapi paling tidak bila kita beramal, kita pernahlah dengar hadis Nabi. Paling tidak kita beramal, kita dengarlah ayat Quran. Dah kalau orang awam tak reti, tak payah dengar dalil, macam mana Quran tak payah baca? Quran tu dalil. Sebab itu kita, tuan-tuan, jangan cepat melatah, jangan cepat melenting. Bila orang kempen untuk baca dalil, kita tak hafal, kita pergilah hafal. Jangan pula cover, kan. Orang awam tak payah dengar dalil. Sebab apa? Sebab dia selama ni kencing orang, kan. Bukan. Itu mungkin, kan. Jadi bila dah orang tanya dalil, susah dia nak kencing, kan. Baik. Maka Osman pun dia ambil air, dia masukkan tangan kanan dia dalam bekas wuduk tu, dia kumur, lepas tu dia masukkan air dalam hidung, kemudian dia keluarkan balik. Kemudian dia membasuh muka dia 3 kali dan tangan sehingga ke siku 3 kali. Kemudian dia sapu kepala dia, kemudian dia basuh inda kulli summa ghasala kulla rijlin thalatha. Kemudian dia basuh kaki dia 3 kali. Summa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha. Kemudian Uthman kata pada Humran, dia kata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk macam mana yang aku buat ni. Maksudnya Uthman buat dulu, lepas tu Uthman bagi tahu kat dia macam inilah yang Nabi buat. Macam inilah yang aku nampak Nabi buat. Waqal, dan dia kata lepas Nabi berwuduk, Uthman kata dekat Nabi kata dekat Uthman, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Sesiapa yang berwuduk seumpama wuduk aku ini, thumma salla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, dalam keadaan dia tidak bercakap dengan diri dia, dalam salat dan dalam wuduk. Maksud dia dalam wuduk dia buat secara khusyuk, dalam salat pun dia buat secara khusyuk, dia tak bercakap dengan diri dia. Nabi kata, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan mengampunkan apa yang telah lalu daripada dosa-dosa dia. Hadis ini menjadi bukti bahawasanya Bilal dia tak reka ibadat sendiri. Sebab ada sebahagian antara kita yang kata Bilal kan, Nabi dengar tapak kaki dia, bunyi kasut dia dekat syurga. Nabi kata, apa yang kau buat wahai Bilal? Aku dengar engkau punya tapak kasut, bunyi tapak kasut engkau dalam syurga. Kan Bilal kata, aku tak buat apa melainkan lepas ambil wuduk aku akan solat. Jadi sebahagian orang dia nak kata Bilal reka ibadat sendiri. Dah, Bilal tak reka. Ni hadis Nabi tunjuk. Bilal hanya mempraktikkan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi galakkan. Sebab Nabi kata lepas wuduk, sesiapa man tawadda'a, rukun wuduk dia kata ada 6 perkara. Secara ringkasnya, anggota yang wajib dibasuh dalam mazhab Syafi'i hanyalah apa yang tertulis dalam surah Maidah. Ni mazhab Syafi'i. Apa yang tertulis dalam surah Maidah itu dianggap sebagai rukun, kerana ayat tersebut secara spesifik.
Kalau ada benda lain yang disebut dalam hadis, dia tidak menjadi rukun. Kerana kalau rukun, ayat dah sebut. Tiba-tiba ayat tak sebut, Nabi buat. Ada tak dalam hadis ni Nabi buat benda lain selain daripada yang disebut dalam ayat? Nabi ada buat. Osman kata Nabi basuh 3 kali tangan dia. Osman kata Nabi tamadmad wastansyaq. Nabi berkumur dan masukkan air dalam hidung. Maka mazhab Syafi'i kata yang ni bukan rukun, yang ni hanya sunnah. Sebab kalau dia rukun, dia mesti disebut dalam ayat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat, wahai orang beriman, bila kamu nak salat, basuh muka. Kalau kumur tu rukun, basuh tangan tu rukun, dah tentu Allah Ta'ala kata, bila kamu nak bangkit salat, hendaklah kamu basuh tangan dulu. Kemudian hendaklah kamu berkumur, lepas tu baru basuh muka. Tapi Tuhan tak sebut gitu. Menunjukkan yang lain-lain tu tidak dikira sebagai rukun. Apa-apa selainnya yang hadir daripada hadis-hadis Nabi SAW adalah perkara sunat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang rosak salatnya. Apa kata Nabi? Innaha lam tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah azza wa jal fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila mirfaqaihi wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bain. Ni Nabi pesan pada orang yang solat dia tak bagus. Nabi kata, sesungguhnya solat seorang daripada kamu tidak akan sempurna sehingga apabila dia menyempurnakan wuduknya seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan dia buat, iaitu dia basuh muka dia dan tangan dia sehingga ke siku, dan dia sapu kepalanya dan dia basuh kakinya sehingga ke buku lali. Ini pesanan Nabi. Maksud dia Nabi cerita benda yang paling basic. Untuk mengatakan solat itu sempurna, paling basic Nabi sebut. Sedangkan, ini kaedah usul fiqh yang mana saya dah pernah sebut dulu sebelum ni. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ini kaedah usul fiqh. Nabi tidak boleh melewatkan keterangan pada waktu yang diperlukan. Kalau waktu tu perlu untuk Nabi nyatakan sesuatu hukum, waktu tu perlu, maka Nabi kena nyatakan secara jelas dan lengkap. Kalau benda tu rukun, Nabi kena bagi tahu. Jadi orang yang solat dia tak bagus depan Nabi, orang yang solat dia tak bagus depan Nabi ni, Nabi tengok dia buat benda tak betul. Dan dia memang sangat-sangat perlu untuk tahu hukum wuduk dan hukum solat dengan sempurna, maka Nabi tak boleh melewatkan keterangan. Kerana dia perlu masa tu. Bila Nabi sebut benda ni, Nabi tak beritahu benda lain, menunjukkan benda ni lah yang paling minima untuk menjadikan wuduk sempurna. Apa dia? Basuh muka, basuh tangan sehingga ke siku, sapu kepala dan juga basuh kaki. Ustaz kata tadi 6 Ustaz. Mana lagi 2? Anggota 4 je. Nanti kita bincang. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi tapi dia bukan anggota lah. Nanti kita bincang. Yang pertama niat. Ini benda ya. Niat. Tak, saya suara dah lama tak okey. Asyik serak. Bismillah. Okey. Apa dalil yang mewajibkan niat? Ialah hadis daripada Umar Al-Khattab, yang tuan-tuan Umar Ibn Al-Khattab, yang mana tuan-tuan sendiri tahulah, yang biasa dengar. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dihitung berdasarkan dengan niat. Maksud dia amalan itu berlaku dengan adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bagi setiap manusia akan diberi ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Inilah dalil yang menjadi sumber utama. Ulama mengatakan wuduk ni kena ada niat. Bahkan bukan wuduk saja, sebab Nabi sebut innamal a'malu binniyat, perbuatan itu berlaku dengan niat. Sama ada ia ibadat ke tak ibadat ke, maka ada niat. Tidak ada amalan yang tidak dimulai dengan niat. Secara rambang lah kita sebut, secara umum. Sebab tuan-tuan datang ke UIA ni tadi pun ada niat lah. Ke tak ada niat? Tiba-tiba je terdatang, kata kan. Yang tu
kira magic lah kan. Tapi biasanya ada niat lah. Dia keluar daripada rumah, kalau orang tanya nak pergi mana? Saya nak pergi UIA lah, ada seminar salat hari ni. Menunjukkan dia dah ada niat. Niat ni sebenarnya dalam bahasa yang mudah faham, tujuan. Kita tahu nak buat apa, al-qasd, tujuan. Niat dalam syarak ada dua makna. Tu makna yang pertama, tujuan. Ya, dan niat ni dia bukan hanya dalam ibadat saja. Dalam semua perkara, niat akan dihitung. Niat akan menentukan. Kita dalam fiqh Islam ada satu bab yang dipanggil sebagai qatlul amad, bunuh sengaja. Dalam bab qisas, dalam fiqh Islam ada satu bab dipanggil qisas, bab jenayah dilakukan ke atas manusia ni. Jadi dalam satu bab tu dia dipanggil qatlul amad, bunuh dengan sengaja. Macam mana nak bezakan bunuh dengan sengaja dengan bunuh tak sengaja? Macam mana nak beza? Niat lah. Niat lah. Sebab tu kita jangan kata niat ni hanya pada ibadat. Kerana dalam bab jenayah pun niat dikira. Nak membezakan hukuman. Orang yang bunuh sengaja, hukuman dia tak sama dengan orang yang bunuh tak sengaja. Ada orang dia memang sengaja nak bunuh, maka dia termasuk di bawah bunuh sengaja. Ada orang dia tak sengaja bunuh, dia nak pergi tembak beruk, dia tengok atas pokok, tembak rupa bukan beruk, berbulu je sama macam beruk, rupanya bukan. Jadi dia silap. Tujuan dia lain. Tujuan dia nak tembak beruk, rupanya yang jatuh manusia. Jadi dia silap. Bila bicara tengok memang dia silap sungguh, dia tak berniat nak bunuh, dia tersilap, maka hukumannya berbeza daripada orang yang bunuh sengaja. Saya sebut benda ni sebab saya tengok dalam bab niat ni orang Melayu dia tak standard. Dia double standard. Kan? Dia bila bab salat, bab puasa dia nampak macam susah nak niat. Angkat takbir berkali-kali tak masuk-masuk lagi. Sedangkan niat ni bukan hanya pada ibadat, niat ni pada semua benda. Nak minum ada niat, nak start kereta ada niat, nak pergi ke UIA ni pun ada niat. Tapi bab-bab selain daripada salat dan puasa, dia tak ada susah pun nak niat. Kena susah. Kan? Keluar pintu, masuk balik. Keluar, masuk balik. Apa hal ni bang? Niat tak masuk. Niat tak masuk. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kita ni pergi nak menuntut ilmu, maka akan diistighfarkan oleh semua makhluk yang berada di laut semua ni dalam hadis. Jadi niat kena bagi betul lah. Jadi abang ni nakkan istighfar tu, tapi niat tak masuk. Jadi kena masuk pintu balik, keluar balik. Tak jadi, masuk balik. Kan? Ibadat itu tak, ustaz dia kata itu ibadat umum ustaz. Kita nak ibadat khusus. Ibadat khusus ni kena mention lah qasad ta'arud ta'yin ni. Tuan-tuan, ibadat khusus pun kadang-kadang sebahagian ibadat khusus kita tak susah pun nak niat. Kita keluar daripada masjid solat Jumaat. Lepas solat Jumaat kita keluar masjid. Tengok ada satu orang minta sedekah. Dia minta sedekah. Kita pun kesian, kita kata bagilah RM1. Sedekah ni ibadat kan? Ibadat kan? Masa kita bagi tu, kita bagi atas tujuan apa? Sedekah lah. Betul? Kita pun ambil, kita bagi. Dia pun terima. Terima kasih, dia kata kan? Dapat tak pahala? Ibadat ke tak ibadat? Ibadat. Tak ada pula kita bagi, kita tarik balik, bagi, tarik balik. Dia pun tengok. Dalam hati dia kata, tak sangka orang kaya pun ramai yang gila. Kan? Maksud dia, masa kita bagi tu, kita dah ada niat dah. Serupa lah. Apa tabung masjid masuk kan? Kita masuk duit dalam apa? Dalam tabung masjid tu kan?
Tak ada pula masuk keluar balik, masuk keluar balik, tak ada. Sebab kita tahu kita bagi itu memang bagi untuk infak fi sabilillah. Maka sebab itu dalam bab salat dan puasa ni kita jangan menyusahkan. Bila ulama hurai tentang qasad, ta'arud, ta'yin ni, sebenarnya dia nak bagi kita lebih faham, bukan nak bagi kita lebih susah. Dia orang nak mudahkan. Maksud dia kalau kita angkat takbir tu, kita tahu takbir tu untuk apa. Kita nak salat zuhur dan kita tahu salat zuhur berapa rakaat. Dan kita masa angkat takbir tu terus, tujuan kita angkat takbir tu telah ada dalam jiwa. Itu maksud ta'arud. Maksudnya qasad, ta'arud, ta'yin tu dah ada. Kita dah spesifikkan takbir tu untuk apa, berapa rakaat, kita dah tahu semua benda, maka niat telah ada. Dia beza orang tak ada niat ni, bila dia angkat takbir, dia angkat takbir untuk solat wuduk 2 rakaat. Lepas habis solat wuduk, solat sunat wuduk 2 rakaat, dia malas nak solat subuh. Kira tadi tu subuh lah kot, kita convert jadi subuh. Malas dah nak solat 2 rakaat, penat lah pula. Tak boleh. Kerana masa dia angkat takbir tadi, tujuan dia untuk solat sunat wuduk. Dia bukan untuk solat subuh. Jadi tu orang kata tak ada niat tu. Jadi bila kita sebut tentang niat, niat dalam wuduk ni sangat-sangat senang. Maksud dia bila niat, dia ambil wuduk tu, dia basuh tangan, dia dah kumur apa semua, dia tadah tangan untuk ambil air wuduk tu, dia basuh muka tu. Kalau orang tanya, basuh muka ni untuk apa? Dia jawab apa? Kalau dia jawab, saya ambil wuduk ni untuk, saya basuh muka ni untuk angkat hadas. Mana masa dia basuh kali pertama tu, dia memang nak angkat hadas, maka dia dah dikira ada niat. Dia dah dikira ada niat. Dia beza orang yang tak ada niat dalam wuduk ni macam mana? Dia tadah air, kemudian dia basuh muka. Basuh muka tu orang tanya, basuh muka ni pasal apa? Hangat hari ni. Lepas tu dia basuh muka, bagi sejuk muka dia, oh lega, dia kata kan. Tangan pula panas, dia basuh pula tangan dia sampai ke siku, basuh-basuh. Macam best pula dia kata. Aku dah membasuh 2 daripada anggota wuduk. Alang-alang sapu kepala, basuh kaki lah. Lepas tu dia kira dah ambil wuduk. Tak boleh. Sebab masa dia basuh muka tadi bukan untuk angkat hadas. Masa dia basuh muka tadi, dia hanya nak menyejukkan diri dia. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i, dan inilah pandangan yang dinisbahkan kepada majoriti para ulama. Sebab itu dia disebut khilaf di situ. Dia kata niat ini wajib. Inilah pandangan Rabi'ah, pandangan Malik, pandangan Syafi'i, Ahmad, Laith bin Sa'ad, Abu Thawr, Daud Az-Zahiri dan lain-lain. Ini kerana ia adalah ibadah mahdah. Maksud dia semata-mata ibadah, maka perlukan niat yang khusus. Niat khusus nak bezakan dengan benda lain. Beza orang basuh muka nak sejukkan muka dengan orang basuh muka nak angkat hadas, beza. Sebenarnya dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut tu, sebenarnya secara tidak langsung ada sebut tentang niat. Secara isyarah, secara tidak langsung, indirectly ada sebut, idza qumtum ila salah, apabila kamu ingin bangun salat, maka basuh muka. Maka basuh muka tu bukan basuh muka saja. Basuh muka untuk membolehkan dia salat. Basuh muka untuk angkat hadas, kerana salat tak boleh ada hadas. Baik. Pendapat yang kedua, dia kata tidak wajib niat untuk wuduk dan tayammum. Pendapat ni adalah pendapat Auza'i, Al-Hasan bin Saleh dan Zufar. Dia kata ini kerana wuduk ialah ibadah makkulah, ibadat yang boleh difikirkan oleh akal. Ia juga dikiaskan dengan membuang najis yang tidak memerlukan niat. Ini pendapat yang kedua. Dia kata tak perlu niat lah. Kalau orang basuh muka semata-mata nak sejukkan badan, basuh tangan, lepas tu dia kata alang-alang ambil wuduk terus lah. Terus dia sapu kepala, basuh kaki. Boleh. Dia kiaskan dengan cuci najis. Orang cuci najis tak perlu niat, dia kata. Tapi cuci najis ni perlu niat tak?
Ada niat kan? Dia nak cuci najis. Tengah buat apa tu? Cuci najis, kata kan? Adalah niat. Dia kalau orang tak ada niat ni, dia tengah cuci najis. Tengah buat apa tu? Baca buku, kata kan? Tiba-tiba tersilap pula cuci najis kan? Pendapat yang ketiga, dia kata wuduk dan mandi wajib, tidak wajib niat. Tayamum wajib niat. Ini pendapat Abu Hanifah. Sebab dia kata wuduk ni ayat tak sebut tentang niat pun. Berbeza dengan tayamum. Yang mana tayamum ni, maksud tayamum tu sendiri adalah niat. Maka dia kata wajib niat. Tapi sebenarnya pendapat yang rajah ialah niat ini wajib, untuk membezakan antara ibadat dengan ibadat yang lain, berdasarkan hadis riwayat Umar yang saya baca tadi. Okey, niat itu hendaklah pada saat membasuh wajah, kerana ia rukun pertama. Maksudnya masa kita basuh muka tu, niat untuk angkat wuduk tu dah ada. Niat untuk angkat hadas tu dah ada. Baik. Lafaz niat. Yang ni orang yang duk bergaduh tak sudah-sudah ni. Dengar elok. Sebahagian ulama, mazhab Syafi'inya, mazhab Hambalinya dan Hanafinya, mereka mengatakan bahawasanya lafaz niat ini digalakkan untuk membantu jiwa, mengukuhkan jiwa niat. Sebab niat ni dalam jiwa, kan? Maka dia kata lafaz niat ini digalakkan. Sebahagian ulama, mereka menganggap lafaz niat ini tidak ada dalil yang mengatakan ia digalakkan. Dan sebahagian mereka mengatakan sesiapa yang mengatakan ia digalakkan, pandangan itu adalah bid'ah. Kerana nak kata ia digalakkan mesti bawa dalil, dan tidak ada dalil yang khusus dalam bab ni, dalam bab lafaz niat salat ni. Tuan-tuan, ini kita ajar cara berlapang dada. Berlapang dada ni, maksud dia, bila kita kata benda tu sunnah, dan kita tahu dalam masalah ni memang ada ruang untuk beza pendapat, kerana masalah ni masalah khilafiah. So kita kata benda ni digalakkan. Maksud berlapang dada, kita kena hormat orang yang tak setuju dengan pendapat kita. Kalau orang ada kata bid'ah dan dia ada dalil dia, dan kita tengok dalil dia, cara pendalilan dia betul, cuma kita tak setuju, maka kita kena biarkan dia, kita hormat kat dia. Kita jangan kata dia sesat, kita jangan kata dia mangkuk ayun, mangkuk jamban, jangan. Maksudnya saya tak setuju dengan pendapat dia, ni pendapat saya, ni dalil saya. Itu maksud berlapang dada. Dan orang yang kata bid'ah pun dia kata saya anggap benda ni bid'ah kerana tidak ada dalil khusus dalam masalah ni. Dan dia berlapang dada. Ijtihad dia bid'ah. Orang lain mungkin mempunyai pandangan yang berbeza, maka dia biarkan dan dia tidak bantah. Tu maksud berlapang dada. Bukan maksud berlapang dada ni, bila masalah tu masalah khilafiah, kita tak boleh hukum bid'ah langsung. Itu bukan berlapang dada. Itu poyo. Faham? Lapang dada maksud dia, kita ada ruang untuk kita pegang pendapat kita, kita bagi ruang pada orang lain untuk berpendapat yang lain dengan kita. Dia bila saya sebut benda ni, sebab kadang-kadang orang yang suruh kita berlapang dada, dalam masa yang sama dia tak berlapang dada. Berlapang dada maksudnya kita berikan kebebasan pada orang untuk berbincang walaupun dia berbeza pendapat dengan kita. Tu maksud berlapang dada. Hormat, menghormati. Ada orang tak setuju benda tu sunnah, tak apalah, berlapang dada lah. Ni kita boleh hukum benda tu digalakkan, tapi orang lain kata tak digalakkan, ish, ini memecah belahkan masyarakat. Berlapang dada kot mana? Tu masuk berlapang dada. Maka dalam masalah ni masalah khilafiah. Sebab tu kita tak boleh buat kaedah masalah khilafiah tidak boleh membida'ahkan. Kalau tak boleh bida'ah masalah khilafiah, baca kitab fiqh, banyak masalah khilafiah. Ulama sebahagiannya hukum bida'ah. Dalam isu ni ulama hukum bida'ah sebahagiannya. Dia kata lafaz niat bid'ah.
Sebab tu jangan suka-suka buat kaedah. Jangan suka-suka buat kaedah. Kita kena balik kepada rujukan asal. Tengok macam mana ulama berbeza pendapat. Ada masalah-masalah khilafiyah yang sebahagian ulama hukum sebagai bid'ah. Ada. Kalau nak kata manhaj ahli sunnah, pendirian ahli sunnah tidak membid'ahkan masalah khilafiyah. Habis tu dalam isu ni banyak ahli sunnah yang terkeluar daripada ahli sunnah. Sebenarnya tak pun. Kerana setiap ulama dia ada pandangan yang tersendiri. Okey? Dan juga bukan berlapang dada bermaksudnya bukan makna berlapang dada kita tak bincang masalah-masalah khilafiyah. Kerana masalah khilafiyah lah kita nak bincang. Sebab kalau tak boleh bincang masalah khilafiyah, bab niat tak boleh bincang. Ada khilaf ni, kita skip. Kita cari yang mana ijma'. Zuhur 4 rakaat, jom kita bincang. Ijma'. Solat zuhur 4 rakaat. Tuan-tuan nak bincang apa? Silakan. Siapa tak puas hati? Kalau macam tu, tak payah bincang. Benda ijma'. Benda khilaf lah kena bincang. Bila khilaf macam ni kan, bab niat tadi kita bagi tahu dah. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Masing-masing ada dalil. Maka kita kata kita bincanglah lebih sikit. Kita nak tunjuk pendapat yang mana yang lebih kuat. Maka dalam isu lafaz niat ni saya berpandangan wallahu taala a'lam, Allah Taala lebih mengetahui. Lafaz niat ni tidak digalakkan dan tidak ada dalil yang mengatakan ia digalakkan. Dalam salat, dalam wudu, lafaz niat tidak digalakkan. Kecuali pada tempat-tempat yang dalil kata perlu lafaz niat. Masa tu kita lafaz. Ada tak ibadat yang dalil kata kena lafaz niat? Haji. Haji kena. Sebab Nabi tunjuk ia dilafazkan. Labbaik Allahumma hajja kan. Nabi sebut perkataan tu. Maka kita sebutlah bila kita nak buat haji. Bila Nabi tak sebut, maka kita tak sebutlah. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i walaupun kita menghormati mereka, tapi kita tidak bersetuju dengan pendapat ni lah. Tapi tuan-tuan kalau jumpa orang lafaz niat, tuan-tuan jangan pergi lepang dia pula. Kita tahulah dia mazhab Syafi'i. Kita ajar mazhab yang pelbagai ni supaya kita dapat tahu. Orang yang berbeza amalan dengan kita, kita tahu dia mazhab apa. Kita boleh tahulah, kita boleh agak dia mazhab apa. Dia lafaz niat. Oh, ni mungkin mazhab Syafi'i lah, dia belajar mazhab Syafi'i. Tapi saya tak lafaz niat lah sebab saya pegang pada pendapat yang tidak setuju dengan masalah ni. Begitu juga orang yang lafaz niat. Dia tengok imam depan dia tak lafaz niat. Mana imam tak lafaz niat ni? Kita kena tahulah dia mungkin sebahagian daripada, dia mungkin mengikut sebahagian pendapat sebahagian ulama mazhab Hambali. Tak adalah kita kata dia sesat ke, menyeleweng ke, terkeluar daripada aswaja ke, tak adalah. Kerana masalah ni masalah berbeza pendapat. Masalah dalilnya tidak jelas. Kan? Hampa kalau sebut aswaja gelak selalu. Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Kita semua Ahlussunnah wal Jamaah walaupun tak isi borang. Kenapa saya kata tidak ada dalil yang menggalakkan lafaz niat? Kerana dalam bab salat dan wuduk ni tak ada satu dalil pun yang menunjukkan Nabi lafaz niat. Walaupun sebahagian ulama Syafi'i cuba untuk gunakan kias. Dia guna kias, dia kata Nabi dalam haji, Nabi lafaz niat, jadi kita boleh kias lah. Tuan-tuan, orang yang tolak lafaz niat dalam salat dan wuduk ni bukan makna dia tolak kias, dia pakai kias. Kan sebahagian cuba untuk dakwa mereka ni nak pakai Quran sunnah je, tak pakai ijma' qiyas. Tak, kita bukan tak pakai, kita pakai. Tapi kita pakai dalam isu-isu yang tertentu. Dalam masalah ni, kita tengok qiyas macam tak berapa nak sesuai guna. Tuan-tuan tahu tak nama qiyas ni apa dia? Qiyas ni makna satu benda disebut dalam dalil. Kita nak ambil yang disebut dalam dalil, nak pergi letak pada benda yang tak disebut dalam dalil kerana ada persamaan. Dadah hukum tak disebut dalam dalil secara spesifik. Tapi sifat dia dengan sifat arak tu ada sama, iaitu memabukkan, hilangkan akal. Maka oleh kerana hukum arak disebut dalam dalil,
Kita ambil hukum haram arak kerana sifat, kerana illah memabukkan, kita pergi letak pada dadah. Penyalahgunaan dadah haram kerana kias dengan arak. Tu masuk kias. Mesti ada persamaan. Cuma dalam masalah ni, kita bukan tak terima kias. Cuma kita tak setuju menggunakan kias dalam benda ni. Bukan tolak kias secara total, tak. Kita pakai kias dalam bab lain. Tapi dalam bab ni secara spesifik, kita nampak, saya nampak kias macam tak apa sesuai. Kerana, cuba kita fikir, antara solat dengan haji, mana lebih banyak Nabi buat dalam hidup dia? Solat. Haji Nabi buat berapa kali dalam hidup? Sekali. Solat? Banyak kali lah. Sehari Nabi solat 5 kali dengan sahabat. Nabi solat jemaah dekat Masjid Nabawi. Kalau Nabi lafaz niat dalam solat, dah tentu riwayat tu akan banyak. Dah tentu riwayat tu akan banyak sebab yang solat belakang Nabi ramai. Betul? Jadi sepatutnya tak perlu kias lah. Itu sebab itu alasan kita tak guna kias. Bukan kita tolak kias secara total. Kita kata macam haji Nabi lafaz dan sekali Nabi buat, ada riwayat. Takkan solat tiap-tiap hari tak ada satu pun riwayat. Kan? Jadi sebab itu kita tak setuju. Jadi orang yang dengar penjelasan ni sepatutnya dia tak boleh kata kita tolak kias. Kita tak tolak. Cuma kita tak setuju penggunaan kias dalam bab ni. Tak setuju bukan makna hina. Tak setuju bukan makna hina. Tak setujulah. Tak apa setujulah, tak apa sesuai lah. Dalam mesyuarat tak setuju. Saya tak setuju pandangan awak. Awak jangan hina saya. Bila masa saya hina? Saya tak setuju je. Orang yang marah kita tak setuju dengan dia, dengan mengatakan kita hina dia, dia pun tak setuju dengan pandangan kita. Tak setuju bila kita kritik dia. Awak jangan hina saya. Pandai-pandai kata tak setuju. Awak pun jangan hina saya. Awak kena setuju dengan pendapat saya. Kalau macam tu sampai kiamat pun tak habis. Baik, itu lafaz niat lah. Lafaz niat. Yang kedua, itu rukun pertama. Hukum pertama niat, yang kita sebut lafaz niat ni satu benda yang tidak ada dalil menunjukkan ia digalakkan. Tapi kalau ada orang lafaz niat sebelah tuan-tuan jangan pergi lempang dia. Ingat, lagi kalau tuan-tuan lempang dia, saya yang kena. Dia kena lempang dengan satu orang. Dia tengok, oh ini muka pergi seminar solat ni, Rozaimi ajar ni. Tuan-tuan yang lempang dia, saya dapat nama. Banyak dah saya kira menanggung dosa-dosa tuan-tuan. Nombor 2, membasuh muka. Basuh muka. Ini ijma' ulama' lah. Basuh muka satu benda yang wajib ataupun rukun dalam wudu. Had anggota wajah. Bila kata muka ni wajah lah. Faghsilu wujuhakum. Apa had dia? Had dia bermula daripada sini. Maknanya pangkal dahi lah orang kata. Sampai ke bawah sikit pada dagu lah. Daripada sini sampai ke telinga. Maksud dia kawasan tu lah yang dipanggil sebagai kawasan wajah. Yang tu lah yang kena basuh tu. Bila kita sebut pangkal dahi, maksud dia pangkal dahi yang asal dia lah. Sebab ada manusia kadang-kadang lama kelamaan dahi dia sampai sini. Tapi kita kena kira yang asal. Maksud dia masa dia ada rambut lu, dahi dia kat mana? Boleh faham? Bahasa ni faham kan? Sebab ada orang kadang-kadang dia jadi profesor awal kan. Jadi dahi dia makin lama makin tinggi. Tak adalah maknanya dia kena basuh sampai ke sini kan? Tak ada. Maksudnya dahi yang asal lah. Dahi yang asal. So dia kena ratakan air keseluruhan. Ratakan air kepada keseluruhan. Baik. Bila kita sebut wajah, maksudnya wajah yang bertentangan. Sebab itu disebut pangkal dahi dan bawah sikit pada dagu, tepi dan tepi. Okey. Membasuh tangan hingga ke siku. Okey. Ulama fiqh bersepakat bahawa membasuh kedua tangan hingga ke siku merupakan sebahagian daripada rukun dan kewajipan wudu. Mereka berdalilkan Al-Quran dan hadis.
dan ijma'. Di sisi mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, siku wajib dibasuh. Maksud bila Allah Ta'ala sebut wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku, maksud siku pun kena basuh sekali lah. Tapi sebahagian ulama dia kata tak, siku tak wajib, basuh betul-betul sampai dekat-dekat dengan siku. Sebab dia kata basuh tangan hingga tu masuk ke tak? Tu ada beza pendapat. Sebahagian ulama seperti Zufar, dia kata hingga ke siku, maka siku tak masuk. Sebab dalil Quran lain ada sebut wa atimmus siyam ilal lail. Kan? Menggunakan perkataan ila. Hendaklah kamu sempurnakan puasa sehingga malam. Hingga, dia guna perkataan hingga, ila. Perkataan yang sama. Hingga, hendaklah kamu sempurnakan puasa hingga malam. Maknanya malam tak masuk. Bila malam, tak puasa dah. Kan? Tapi majoriti kata tak masuk. Siku masuk. Tapi kita tengok, sahlah berkira sangat. Sikit lagi nak masuk, masukkan terus lah kan. Bahkan hadis Abu Hurairah, dia sendiri melebihkan basuhan tu. Dia melebihkan basuhan lebih pada siku. Sebab hadis Nabi kata, kamu akan dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan muka bercahaya dan juga tangan bercahaya min atharil wudu, daripada kesan wudu. Jadi maksud dia, kalau siapa yang nak memanjangkan cahaya anggota dia, maka hendaklah dia memanjangkan basuhan tu. Maksud dia basuh sampai pertengahan lengan ni lah. Dia basuh menunjukkan dia nak supaya cahaya dia tu akan lebih di hari kiamat nanti. So kita kata ihtiyatan, secara berhati-hati. Kereta JRG 7759 tingkap terbuka habis, takut hujan, nanti banjir. Minta tengok kereta sebab ni nak hujan ni kan. Okey. Jadi kita basuh sampai ke siku lah, ihtiyatan, secara berhati-hati. Okey. Membasuh tangan hingga itu, basuh tangan hingga ke siku. Menyapu kepala merupakan satu rukun yang disepakati oleh para ulama. Kepala ni bukan basuh, kepala ni sapu. Kerana dalil kata wamsahu biruusikum, hendaklah kamu sapu kepala. Okey. Dalam sebuah hadis disebutkan tata cara menyapu kepala daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya, anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid wa huwa jaddu Amr bin Yahya. Daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya, seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Zaid, iaitu datuk kepada Amr bin Yahya, dia kata, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Boleh tak, mampu tak engkau tunjukkan kepada aku macam mana Nabi berwudu? Boleh tak tunjuk kepada aku macam mana cara Nabi berwudu? Kata Abdullah bin Zaid, "Naam, boleh." Fada'a bima, dia pun panggil, dia suruh dibawakan kepada dia air. Fa afragha ala yadihi fa ghasala marratain. Dia pun cuci tangan dia 2 kali. Tadi hadis orang semua berapa kali? 3 kan? Sebab tu kita kata sunat 3 kali, 2 kali pun okey. Kerana Abdullah bin Zaid menunjukkan Nabi pernah basuh 2 kali. Summa madmada wastanthara salasan. Kemudian dia kumur 3 kali dan dia masukkan air dalam hidung 3 kali. Summa ghasala wajhahu thalatha. Kemudian dia basuh muka dia 3 kali. Kemudian dia basuh tangan dia 2 kali sehingga ke siku. Kemudian dia sapu kepala dia dengan 2 tangan dia. Fa aqbalu bihima wa adbara, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, thumma ghasala rijlaihi. Kemudian dia basuh tangan dia 2 kali, kemudian dia sapu kepala dia. Dia mulakan dengan dia sapu kepala dia ke belakang dan ke depan. Ke belakang dan ke depan, maksud dia mula
di kawasan depan kepala sehingga ke kawasan tengkuk, kemudian dia kembalikan ke tempat yang dia mula, kemudian baru dia basuh kaki. Ni hadis Abdullah bin Zaid. Macam mana? So bila dia dah basuh muka, basuh tangan, tang kepala tu dia ambil air, dia mula, dia letak atas kepala, kawasan dahi dia, dia tolak ke belakang, dia tolak sampai ke qafah, sampai ke tengkuk, kemudian dia patah balik tempat yang dia mula. Itu sapu kepala yang paling lengkap. Maksud dia yang paling sempurna lah, yang disebut dalam dalil. Tuan-tuan ambil wuduk macam mana? Sapu kepala macam mana? Dia punya kira kan? Nampak tak? Jadi tuan-tuan masuk seminar ni tak rugi sebenarnya. Kadang-kadang kita beramal, saya dulu benda sama, kita beramal kat sekolah macam tu kan. Kita belajar kat sekolah, buka sikit je. Orang tanya, macam tu ya? Syafi'i. Dengan bangganya kan. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i dia kata yang sikit tu kadar yang wajib. Tapi mazhab Syafi'i tidak menafikan yang paling afdal yang macam saya buat tadi. Jadi kita masuk seminar ni, kita baca dalil, kita tahulah kalau orang sapu keseluruhan kepala, orang tu sapu macam mana saya buat tadi, kita tak tengok, ish Wahabi ni. Tak adalah dalil. Hadis Bukhari. Orang tengok, macam tu Wahabi? Betul ya? Ahli sunnah macam mana? Ahli sunnah sikit lah. Yang Syafi'i sebut tu memang ada dalil riwayat Muslim, memang ada. Tapi mazhab Syafi'i, walaupun dia kata sapu sebahagian tu, bukan dia kata yang tu afdal, dia kata yang tu kadar yang paling minima, kadar wajib. Tapi yang terbaik sapu keseluruhan kepala. Macam mana yang saya buat tadi? Boleh? Ustaz, saya kalau lelaki yang rambut pendek macam Ustaz, okey lah. Tapi kalau perempuan macam mana Ustaz? Masuk kalau perempuan rambut dia panjang kan, so dia nak buat, dia tolak balik, masa dia tolak-tolak tu kan, kawan dia masuk, dia pun tengok, kawan dia pun kan, lari. Dia ingat senda bolong kan. Tapi orang perempuan ni kalau boleh buat macam tu, buatlah. Tapi kalau tak boleh, dia ada hadis lain. Hadis Rubai' bintu Muawidh, dia ambil air, dia cuma pekup lah. Pekup, maknanya pekup, cukup. Sebab ada dalil lain yang menunjukkan sekali pun dikira cukup, tak payah patah balik pun boleh. Tapi nak katanya sapu keseluruhan kepala ni afdal. Kita kena ubah lah lepas ni kan. Yang lelaki tu masuk kena buat yang terbaik, patah balik lah. Kita buat patah balik. Ustaz lagi habis lah saya punya rambut. Tak apalah, wuduk berapa kali je. Nak kira handsome 24 jam, kurang 2-3 minit je kehandsomean tu, tak mengganggu. Bahkan kadang-kadang awet-awet tengok, dia mengamal sunnah, bagus lagi kan. Kau nak jaga saham sangat lah, poyo je lebih. Kemudian dia basuh kedua kaki dia. Baik, kita tengok pandangan ulama tentang had wajib untuk basuh kepala, sapu kepala, Pendapat pertama, pendapat mazhab Syafi'i, mazhab kita lah. Dia kata wajib sebahagian kepala sahaja. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Abu Hanifah dia kata suku kepala, 1/4. Juga riwayat yang lain daripada Abu Hanifah kata sebesar saiz 3 jari. Abu Yusuf berpendapat setengah. Ini pendapat ulama, ijtihad. Ada yang kata wajib keseluruhan kepala seperti mana Imam Malik, Imam Ahmad dan Muzani. Muzani anak murid Syafi'i. Dia kata keseluruhan. Dia kata wajib. Sebab Nabi tunjuk, Abdullah bin Zaid dalam hadis dia tunjuk Nabi sapu keseluruhan. Okey.
Tapi mana yang betul? Yang betulnya wallahu ta'ala a'lam mazhab Syafi'i dalam isu ni. Itu yang wajib hanya sebahagian, tapi yang afdal keseluruhan. Sebab dalilnya adalah dalil riwayat Muslim daripada Urwah ibn al-Mughirah bin Syu'bah, daripada ayahnya, dia kata takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ahu falamma qada hajatahu qala ama'aka ma fa'ataituhu bimataharatin faghasala kaffayhi wa wajhahu thumma dhahaba yahsiru an dhira'ihi fadaqa kummul jubbah fa akhraja yadahu min tahti al-jubbah wa alqa al-jubbah ala mankibayhi wa ghasala zira'ihi wa masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah wa 'ala khuffayhi. Daripada Mughirah bin Syu'bah, daripada Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, daripada ayahnya, katanya Nabi SAW tertinggal di belakang bersama dengan aku. Apabila baginda selesai menunaikan hajatnya, baginda berkata, adakah engkau mempunyai air? Aku membawakan air yang suci kepada baginda. Lalu baginda membasuh kedua tapak tangannya, wajahnya. Kemudian baginda cuba mengeluarkan lengannya daripada pakaian, daripada jubah dia. Tetapi ketat. Mana lengan jubah tu kecil. Kita kadang-kadang kecil tak boleh tarik kan? Tak boleh nak tarik. So Nabi keluarkan tangan dia bawah jubah dia. Nabi keluarkan daripada bawah jubah. Jubah tu Nabi angkat, Nabi letak dekat belak bahu. Kemudian Nabi basuh kedua lengannya, kedua tangannya. Kemudian Nabi sapu, Nabi tolak dia punya serban. Nabi pakai serban. Ni saya nak cerita sikit lah. Saya kena hentam teruk juga. Ada orang kafir kan saya? Ada orang kata saya kafir bila saya kata serban ni bukan sunnah yang dituntut. Nabi pakai serban. Saya sebut clear. Saya kata siapa pakai serban nak ikut Nabi dapat pahala. Tapi hadis yang Nabi galak kita pakai serban, kelebihan pakai serban tak ada yang sahih. Clear kan? Saya bukan nafikan serban tu sunnah. Saya kata sunnah. Tapi sunnah yang tak dituntut. Maksudnya sunnah Nabi buat sebab dia Arab. Tapi kalau kita pakai nak ikut Nabi dapat pahala lah. Tiba-tiba orang kata saya murtad. Yang herannya, yang kata saya murtad ni, dia bukan pro tauhid ni ke? Kuat ke kafir kau orang? Dia Rozaimi kafir, Zahazan kafir, siapa lagi? Semua kafir. Bak serban dia pun. Okey. Nabi tolak serban dia. Nabi basuh kawasan depan kepala. Maksudnya Nabi ambil air, Nabi basuh kawasan depan kepala. Kemudian Nabi sapu di atas imamah. Selebihnya Nabi sapu di atas serban dia. Kemudian Nabi sapu di atas khuf dia, stokin dia, stokin kulit dia. Dalil ni menunjukkan bahawasanya sapu sebahagian itu sudah memadai. Boleh? Ni dalil mazhab Syafi'i lah. Sebab tu saya kata mazhab Syafi'i dalam masalah ni paling tepat. Iaitu sapu sebahagian itu sudah memadai, tetapi afdal sapu keseluruhan. Ulama mazhab Syafi'i berbeza pendapat tentang sapu tengkuk. Dalam dalil, dalam hadis ada sebut mashur raqabah amanun minal ghil. Sapu-sapu tengkuk ia merupakan satu keamanan daripada tengkuk dia akan diikat di hari kiamat. Tapi hadis ni batil kata Imam Nawawi. Jadi walaupun sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali mengatakan ia sunnah, ia digalakkan, tetapi Imam Nawawi sendiri menghukum benda ni bid'ah. Sapu tengkuk dalam wuduk adalah bid'ah. Maksud dia kita dah sapu kepala, kita sapu tengkuk secara berasingan. Bid'ah. Bid'ah. Siapa yang kata bid'ah? Al-Imamun Nawawi, dan pandangan ni pandangan yang tepat lah. So kalau tak puas hati jangan kafirkan saya lah. Saya hanya menukilkan pandangan Al-Imamun Nawawi. Membasuh kaki sehingga ke buku lali. Basuh kaki sampai buku lali berdasarkan firman Allah wa arjulakum ilal ka'bain. Ulama empat mazhab bersepakat bahawa wajib dibasuh kaki itu. Ini berdalil ke ayat Quran, hadis-hadis mutawatir serta kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in.
Di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, buku lali termasuk antara anggota yang wajib dibasuh. Maksudnya basuh kaki sampai ke buku lali. Sedangkan sebagian ulama seperti Zufar berpendapat tak perlu. Ini sama macam siku tadi lah, sebab guna perkataan ila. Okay, kita ada 5 minit lagi dan kita habiskan tertib, insya-Allah. Berdasarkan yang keenam, tertib. Tertib ni maksud ikut susunan. Niat dulu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Tertib ini adalah wajib berdasarkan pendapat Uthman bin Affan, Ibn Abbas, Ali bin Abi Talib, Qatadah, Abu Thawr, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahoya, mazhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad. Pendapat ni adalah pendapat yang tepat. Tertib. Sebahagian ulama yang lain dia kata tak wajib tertib. Ya, tak wajib tertib, itu pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Ata, Maqhul, An-Nakhai, Zuhri, Rabi'ah al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Muzani dan Zahiri dan juga Ibn Munzir. Okey. Jadi saya berpendapat wallahu taala a'lam dalam masalah ini, tertib adalah wajib. Dan tertib adalah rukun. Kenapa rukun? Kerana dalam hadis Nabi tunjuk semua ada tertib. Semua ikut susunan. Nabi tak ada pernah ambil uduk basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh muka. Tak ada. Nabi tak pernah tunjuk. Dan ayat Al-Quran sendiri yang surah Maidah ayat nombor 6 tu sendiri menunjukkan bahawasanya wuduk ni kena tertib. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia sebut anggota wuduk ni kena basuh berapa anggota? 3. Kena basuh 3. Kena sapu 1. Kan? Anggota wuduk kena basuh 3, kena sapu 1. Okey. Tapi Allah Ta'ala sebut bila kamu nak bangkit solat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kalau tertib tu tak perlu, kenapa Tuhan tak gabung je yang basuh satu tempat, lepas tu baru sebut sapu? Kenapa perlu diselitkan sapu tengah-tengah basuh? Ini menunjukkan bahawasanya yang tertib tu satu benda yang dimaksudkan oleh dalil. Kan tiga basuh kan? Tuhan sebut basuh tu dan Tuhan kata basuh muka. Tuhan tak ulang perkataan basuh. Basuh muka dan tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Maksudnya kalau tak perlu tertib, kenapa mesti Allah Ta'ala tak selitkan antara basuh tu dengan sapu? Mesti letak basuh satu tempat. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Kemudian baru sapu kepala. Tapi Allah Ta'ala selitkan sapu tengah-tengah basuhan. Menunjukkan tertib itu satu benda yang dimaksudkan oleh ayat ni. Wallahu Ta'ala alam. Jadi kita 2 minit lagi? Habis dah kot? Tak apalah, kita sambung kemudian 2 minit nanti saya ganti. Jangan risau. Jadi kita berhenti kejap, kita rehat dulu. Wallahu Ta'ala alam. Terima kasih.